Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. InsyaAllah saya akan baca hadis. Kita akan cubalah baca, bagi komitmen untuk baca setiap pagi walaupun kalau tak ada ke mana-mana. Kita akan baca hadis daripada Kitabul Fitan ataupun Asyratus Sa'ah. Hadis daripada kitab fitan ataupun kitab fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman, dan ataupun asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Fitan jamak kepada fitnah. Orang Melayu ni kalau sebut fitnah ni, dia akan tuduh orang tak ada bukti, dia kata fitnah lah, tapi itu fitnah Melayu. Fitnah di dalam bahasa Arab ni, dia bermaksud kepada suatu keadaan di mana ia akan menggugat iman, menggugat keamanan, menggugat kedamaian. Itu dinamakan dengan fitnah. Sebab itu bila Quran sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan maksud tuduh orang lebih dahsyat daripada membunuh. Itu maksudnya keadaan huru-hara, kekacauan yang menggugat kestabilan dan keamanan itu lebih dahsyat daripada yang menggugat agama, itu lebih dahsyat daripada membunuh. Itu maksudnya dalam ayat itu. Sebab itu bila ayat itu diterjemah oleh mereka yang bukan memahami bahasa Arab itu ataupun bahasa Al-Quran, menyebabkan mereka terjemah fitnah dalam konteks yang salah. Lalu berkata fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, maksudnya tuduh orang lebih dahsyat daripada membunuh. Tuduh orang salah, tetapi bukan itu maksud konteks ayat berkenaan. Okey, kita kembali kepada hadis-hadis berhubung dengan fitan. Ulama-ulama dahulu, khususnya ulama-ulama hadis, mereka memang memperuntukkan di dalam kitab-kitab hadis tentang hadisul fitan ataupun kitabul fitan, maka namakan kitab ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang kejadian-kejadian kekacauan dan kelam kabut yang akan berlaku pada akhir zaman, bagi sebagai salah satu petanda kedatangannya hari kiamat. Sebab itu kita ada kitabul fitan wal malahim oleh al-Imam Ibn Kathir, kita ada kitabul fitan oleh Abu Nuaim. Banyak lagi yang telah menulis hal-hal yang sama, dan di dalam kitab-kitab sunan juga terdapat hadis-hadis fitan. Saya nak sebut tentang hadis yang mana Nabi SAW ingatkan kita, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan selain daripadanya, di mana Nabi SAW menyatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'al layli mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata badiru bil a'mal fitanan ka qita'al layl muzlim. Bersegeralah kamu kepada amalan sebelum datangnya fitnah, iaitu fitnah yang mana keadaannya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yakni bila fitnah datang, kata Nabi, dia bagaikan malam yang gelap gulita, di mana apa keadaan manusia apabila gelap? Apabila kita gelap, kita tak nampak. Pokok kita langgar, kita sangka, kita tak tahu. Longkang kita masuk, parit kita jatuh. Kalau jalan bahaya, kita tak dengar, tak apa, tak ada isyarat apa, kita mungkin jatuh ke dalam perangkap dan seumpama dengannya. Itulah keadaan manusia apabila berada pada waktu malam yang gelap, tanpa cahaya. Dan kita baca surah Al-Baqarah, Allah sifatkan demikian keadaan golongan munafik yang memadam cahaya mereka. Nabi SAW kata, bila datangnya keadaan nanti, fitanan ka qita'al laylil muzlim, fitnah yang akan menyebabkan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap.
Bagaimana keadaan potongan itu sehingga setakat mana? Setakat sampai kita tak tahu ke bab hukum hakam syarak? Ataupun sampai kita tak tahu ke bab adab-adab agama? Bukan setakat itu saja. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang itu berpagi dalam keadaan mukmin, beriman, tapi petangnya menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Petang beriman, pagi menjadi kafir. Maksudnya dah tak tahu tentang hal-hal akidah atau akidah agama, akidah Islam. Maksudnya dia melanggar perkara-perkara nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Dia sangka benda-benda yang dia buat itu tak ada apa-apa dengan iman dia. Padahal di sisi Allah dia sudah menjadi kafir, sudah menjadi kufur. Kerana fitnah yang banyak yang berlaku. Sehingga dia terbawa-bawa dengan fitnah itu. Kita lihat berlaku. Kadang-kadang bila keadaan kelam kabut, umpamanya, apabila dunia itu bersaing antara Muslim dan orang yang anti kepada Islam, membenci Islam. Kita lihat dalam masyarakat Islam, ada orang yang begitu pro kepada orang yang tak suka dengan Islam tu kerana keadaan tertentu, kepentingan politik ke, kepentingan perniagaan ke apa. Dia sanggup memusuhi saudara Muslimnya. Dia sanggup membenci masyarakat Muslim dia. Dia sanggup untuk membela apa saja kesalahan, kekufuran, anti-Islam yang dibuat oleh orang lain. Semata-mata kerana dia itu kawan dia, puak dia, kelompok dia, geng dia, atau berniaga sama dengan dia. Sedangkan itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Apabila kita memusuhi Islam dan memusuhi sesama Islam, ataupun membela orang-orang yang memusuhi Islam atau memusuhi Muslim kerana agamanya, maka ini adalah sesuatu yang merosakkan akidah. Tapi manusia demikian dia lakukan. Kita tengok pada zaman Jepun datang, ada tali barut orang masuk, menyokong Jepun, menyokong musuh untuk membunuh kaum muslimin sendiri. Ada masa penjajah datang, ada yang menjadi tali barut penjajah. Kerana nak mendapatkan habuan daripada penjajah, akhirnya memusuhi orang mukmin sendiri, memberikan khabar untuk memusnahkan kaum muslimin di atas dosa yang tidak dilakukan oleh mereka. Ini semua berlaku kerana apa? Kerana dia ingat itu sekadar dapat untung saja. Dia tak tahu bahawasanya berpakat dengan musuh untuk memerangi orang Islam. Dan perasaan kebencian kepada orang Islam di atas iman yang mereka ada itu membawa kepada kekufuran kepada seseorang. Ini perkara yang sangat-sangat perlu untuk kita tahu di dalam kehidupan kita. Banyak lagi perkara-perkara yang lain, ucapan-ucapan yang disangkakan ringan, tetapi dia termasuk dalam perkara yang membatalkan iman umpamanya. Dan ini semua berlaku apabila berlakunya fitnah, gelombang fitnah akhir zaman itu, sehingga manusia tak dapat membezakan antara batasan-batasan iman dan kufur di dalam kehidupan mereka. Itu yang Nabi SAW kata. Bila datang fitnah akhir zaman itu, kaqita'al layli muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi beriman, petang kafir. Na'udzubillah. Sebab itu kita takut apabila datangnya fitnah ini. Sebab itu Nabi SAW ajar supaya kita doa, wa idza aradta biqaumin fitnatan tawaffani ghairu maftun. Jika engkau menghendaki dengan satu kaum itu berlaku fitnah, matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah, tidak mengenai fitnah. Dan Nabi SAW dalam potongan hadis ni menyebut bahagian yang berikutnya. Nabi kata, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Kemudian menjual agamanya daripada untuk habuan dunia. Menjual prinsip agamanya untuk habuan dunia. Dan ini kita takut kecenderungan akhir zaman. Dahulu manusia berkorban untuk agama. Habis harta benda mereka kerana mempertahankan agama. Habis diri mereka diserang perkataan dan perbuatan manusia kerana mereka mempertahankan agama. Hari ini orang berfikir
Macam mana nak gunakan agama untuk melariskan barangan? Macam mana nak gunakan agama, saya dah ustaz, dah terkenal, supaya boleh gunakan nama saya ni untuk menjual barangan-barangan yang saya letakkan sekali dengan nama agama di situ. Belilah hal ini, kalau tak beli alat zikir ni, saya baru tengok lah satu. Jika ya kadang-kadang dia kata kalau orang betul-betul beriman, ingin beramal, beli alat zikir dia ni yang dia buat ni. Syarikat lah dia, mungkin dia tak buat. Dengan alat ni akan menguatkan iman dan seumpamanya. Walaupun nampak macam ada sudut yang macam nak betul, tetapi tujuannya ialah untuk dunia. Sedangkan kalau patut dia kata, jika nak beriman, jika nak beramal, bacalah Al-Quran, ayat sekian dan sekian. Alat-alat ni sekadar membantu. Boleh ada orang ada tak perlu, boleh ada orang tak perlu, boleh ada orang ada alat yang lain. Tetapi dia jadikan seolah-olah untuk beramal dengan agama kena beli alat yang dia jual ni. Ini adalah merupakan bagaimana manusia mempergunakan agama. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan potongan daripada dunia dan kepada benda-benda yang besar. Apabila datang pada akhir zaman, nampak beragama, tapi agama itu dijual untuk politiknya. Agama itu dijual untuk kerana ada bukan Muslim telah bagi bantuan untuk parti politiknya begitu banyak, dia pun asyik jadi khadam kepada hal itu. Kerana ada orang bukan Muslim yang telah bagi kepadanya duit yang banyak, dia pun sanggup halalkan benda yang haram dalam perniagaannya. Dan berbagai-bagai lagi urusan-urusan yang juga buat jual harga dunia, jual agama dengan dunia. Kerana jawatan yang diberikan, maka dia telah mengeluarkan fatwa yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berlaku dan ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawasanya ia akan muncul apabila sebelum daripada kiamat. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan iman kita, dikekalkan kita di atas iman, dipelihara kita daripada kufur. Kerana ini sangat menakutkan, kerana Nabi bagi tahu, pagi beriman, petang kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Petang beriman, pagi menjadi kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua dan pelihara kita semua daripada keadaan yang seperti ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini. Berpegang kita dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.